Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pertahanan. Jadi saya akan terus ke butiran 02000 khususnya sub-butiran 020100 iaitu bantuan bersama. Saya ingin bangkitkan peranan wanita khususnya dalam anggota tentera Malaysia. Jadi golongan wanita memainkan peranan yang besar dalam pembangunan dan juga keselamatan negara. Jadi menurut statistik yang telah diberikan dari pihak kementerian, terdapat sebanyak jumlah 3,651 anggota wanita yang berkhidmat dalam TLDM, jumlah 1,319 anggota wanita yang berkhidmat dalam Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga bagi Angkatan Tentera Diraja Malaysia untuk angkatan tetap dan juga askar wataniah terdapat jumlah sebanyak 21,072 anggota wanita. Jadi dalam Angkatan Tentera Malaysia terdapat ramai anggota wanita yang terselah, jadi termasuk nombor 1 Lieutenant Commander Puteri Syazwani Megat Ahmad Syariman yang merupakan wanita pertama mempunyai kemahiran musnah peluru dan juga bahan letupan. Jadi kedua Jenusha anak perempuan Bala Krishna Mutiah iaitu pegawai wanita pertama dari Angkatan Tentera Malaysia yang berjaya menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di United States Naval Academy dengan izin pada tahun 2022. Ketiga, Laksmana pertama Rohana binti Jupri yang menjadi wanita pertama dinaikkan ke pangkat tersebut pada tahun 2020. Dan seterusnya, Lieutenant Colonel Norhana Abdul Manaf, juruterbang helikopter wanita pertama di Malaysia, dan juga Major Patricia Yap yang merupakan juruterbang tempur wanita pertama di Asia. Jadi menurut butiran 01000 iaitu pengurusan, kerajaan juga perlu memastikan bahawa wanita dalam anggota tentera diberi layanan yang sama rata, malah mewujudkan satu persekitaran kerja yang selamat, termasuklah dengan menetapkan peraturan dan juga garis panduan untuk mencegah gangguan seksual dan juga diskriminasi berdasarkan jantina. Jadi Kertas Putih Pertahanan pada tahun 2020 telah menetapkan matlamat untuk mencapai sasaran 10% golongan wanita untuk menyertai ATM pada masa terdekat. Jadi menurut Kertas Putih tersebut, kerajaan akan mengutamakan pengambilan individu-individu yang berkelayakan, yang kompeten, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan seterusnya. Jadi KPP ini berjanji bahawa kerajaan akan terus menyediakan sokongan yang sewajarnya kepada wanita dalam ATM, termasuklah peluang untuk peningkatan kerja yang saksama, kemudahan bilik penyusuan dan juga subsidi perkhidmatan penjagaan anak bagi menggalakkan penyertaan wanita sebagai tenaga kerja. Jadi persoalannya, adakah inisiatif-inisiatif tersebut telah dilaksanakan dan juga adakah kerajaan akan memberi lebih peruntukan untuk lebih teruskan usaha-usaha ini. Jadi sebenarnya sasaran 10% ini agak rendah memandangkan populasi wanita di Malaysia adalah 47.4%, iaitu hampir separuh. Malahan graduan-graduan wanita di IPTA telah juga mencecah 70% daripada jumlah graduan. Jadi kerajaan juga perlu mengambil inisiatif untuk menarikkan perintaan wanita dalam tentera dengan mengadakan kempen ataupun roadshow dengan izin pengambilan anggota baru untuk memaparkan kewibawaan wanita dalam tentera untuk mengubah persepsi bahawa ketenteraan semata-mata satu bidang yang dicuburi oleh kaum lelaki. Jadi saya juga tertarik dengan kenyataan Lieutenant Colonel Puteri Syazwani yang telah menyatakan di mana beliau kata walaupun golongan wanita mungkin ada limitasi daya kekuatan fizikal berbanding kaum lelaki, namun wanita tiada limitasi dari aspek kekuatan mental, ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan personality.
Jadi kod 2000 perkhidmatan dan juga bekalan iaitu menambahkan fasiliti di pejabat-pejabat dan juga kem-kem tentera untuk memudahkan penugasan wanita termasuklah bilik air wanita dan juga bilik penyusuan. Dan di sini saya juga mencadangkan bahawa jawatan kuasa hal ehwal wanita diwujudkan di ketiga-tiga perkhidmatan ATM dan juga di tahap kementerian bagi menyelaraskan dasar-dasar berkaitan dengan permekasaan wanita dan kebajikan anggota wanita di tentera Malaysia. Puan Pengerusi minta 1 minit lagi untuk tambah. Nak landing. Jadi dengan ini, keamanan sejagat hanya boleh dicapai apabila wanita dan lelaki bekerjasama sebagai rakan secara dalam rangka menguruskan konflik serta mewujudkan keamanan yang lesari. Jadi sememangnya golongan wanita memainkan peranan yang amat penting dalam Angkatan Tentera Malaysia sama ada dalam kemahiran strategik, komunikasi, logistik, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Terutamanya dalam menjalankan tugas misi kemanusiaan dan juga misi pengamanan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi wanita sudah tentu mampu membawa sudut pandangan dan juga pengalaman yang unik serta amat bernilai dalam proses membuat keputusan berkaitan dengan ketenteraan dan juga pertahanan. Sebuah proses yang selalunya dilihat dari sudut pandang lelaki semata-mata. Jadi dengan ini saya mengakhiri perbahasan saya dengan satu kata-kata iaitu jangan lupa bahawa tangan yang menghayun buaian juga mampu membawa kereta kebal. Jadi dengan itu sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Tanah Merah.